Allah Subhanahu wa taala dengan inayahnya, dengan ilmunya, dengan kudrahnya, dengan pilihannya, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menghadiri majlis yang penuh dengan barakah. Penuh dengan barakah kerana kita mengingati insan yang paling mulia di sisi ataupun indallah, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tiada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, ahlan wa sahlan diucapkan kepada Tuan Guru Syekh Abu Zaki bin Yusuf As-Sihafuri, juga kepada adun kita, adun Meru, Dr. Abdul Rani bin Usman, dan juga jemaah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, buat kali pertama bagi yang baru di sini, Meru ni dikenali sebagai Serambi Mekah Kelang. Tu. Ya. Jadi ada kena mengena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Sebab apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkah. Ya, wa hijratu ilal Madinah. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam dilahirkan di Makkah. Nama yang lain bagi Makkah adalah Bakkah di dalam Al-Quranul Karim. Dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Ma'ruf tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengingati al-ulama, man huwa ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Man huwa ulama? Qala Allah taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja yang takut pada Allah Subhanahu wa taala itulah ulama. Mereka lah pewaris Nabi. Apabila kita mengingati tentang para ulama, tentu sekali kita kalau kita lihat, ya, kita mengingati hari haul pemergian mereka. Ya, kerana kemuncak sesuatu orang manusia yang di akhir hayatnya dengan husnul zon kita bahawa mereka telah mencapai husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita perkira pada hari pemergian mereka. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kelahiran baginda Nabi, itulah permulaannya. Ya, permulaan segala barakah, permulaan segala rahmah, rahmatan lil alamin. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat, ya, perlu diingat bahawasanya apabila dikatakan akhirul zaman, apakah tanda yang pertama? Tanda pertama akhirul zaman. Kalau orang tak mau mengingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah di dalam hati mereka mengingati satu perkara. Apabila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah petanda awal, itulah alamat yang pertama kiamat pasti berlaku. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai Nabi akhirul zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyintai tanah tumpah kelahirannya. Subhanallah. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha mengetahui. Ya, di dalam hadis yang sahih disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan mimpi-mimpi sebelum baginda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpindah ke Madinah. Ya, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa series of dreams ataupun mimpi-mimpi yang telah pun Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dilihat hijrah ke satu kawasan yang penuh dengan rimbunan pepohonan kurma, maknanya hijau. Subhanallah. Pada fikiran baginda Nabi SAW dalam sabda beliau yang memhaumnya berbunyi, sama ada beliau akan berhijrah ke satu kawasan, ya, sama ada di Madinah ataupun di kawasan di Hadramaut di sana. Disebut, ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa kena-mengenanya dengan tempat kita yang kita buat majlis pada hari ini atau tempat lahir kita di Nusantara ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahawasanya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Subhanallah. Dan daulah Islamiah yang pertama ditubuhkan di Madinah. Dan kemudian baginda Nabi kembali ke Makkah, membebaskan Makkah, Fathul Makkah. Dia ada kena mengena cerita tersebut dengan apa dia? Subhanallah.
dengan kita dan dengan sebelumnya. Apa dia? Dengan kita sekarang, dengan yang sebelumnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Bani Abdul Manaf, kemudian Bani Hashim, kemudian seterusnya atuknya Abdul Muttalib, kemudian seterusnya ayahandanya Abdullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Kenapa Rasulullah SAW sebut itu adalah keluarganya? Ada kisah di sebaliknya. Iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad apabila peristiwa di mana Rasulullah SAW diboikot. Rasulullah SAW pada ketika baginda Nabi dah berdakwah terang-terangan pada ketika itu, satu persatu mihnah dan tribulasi, fitnah, kekacauan dan hingga bukan saja ukutan tapi cubaan membunuh yang telah cuba dilakukan kepada baginda Nabi SAW. Telah kita ketahui dalam sirah 3 tahun baginda Nabi SAW dan juga para sahabat dan juga yang menyokong baginda Nabi SAW diboikot selama 3 tahun. Pada ketika itu yang membantu Rasulullah SAW hanyalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapakah mereka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita telusuri sirah baginda Nabi SAW. Hashim itu adalah moyang Rasulullah SAW. Dan daripada Hashim dapatlah seorang anak yang bernama sebelum Abdul Muttalib tu dia ada adik-beradik yang namanya Muttalib. 2 adik-beradik. Bila Hashim meninggal dunia, digantikan ketua Makkah pada ketika itu adalah Muttalib. Muttalib yang menggantikan Hashim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pada ketika Muttalib memerintah Makkah pada ketika itu, dia telah mengetahui bahawa yang selayaknya menggantikan beliau adalah keturunan Hashim. Maka tidak ada diketahui pada ketika itu bahawasanya ada keturunan Hashim. Maknanya anak lelaki yang bakal menggantikan beliau. Kemudian, yang ni kalau kita sebut sirih pulang ke gagang. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana rupanya Hashim telah pun bernikah dengan seorang wanita bangsawan di Madinah. Pada satu ketika, dan bangsawan wanita tersebut dengan syarat kalau nak nikah pada ketika itu dia tidak mahu keluar daripada Madinah. Kalau anak yang lahir pun tidak akan keluar daripada Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya ada keturunan Hashim pada ketika itu, telah nikahnya dengan seorang wanita bangsawan tersebut. Tiada siapa dalam sejarah yang sanggup untuk menikahinya kerana darajatnya, kerana kedudukannya, kerana kecantikannya, kerana hartanya, kerana kehebatannya pada ketiga itu, kecuali Hashim. Setelah menikah dan ada anak tu yang dinamakan Syaibah. Kemudian setelah diketahui, mendapat khabar bahawasanya ada anak Hashim pada ketika itu, maka terus dia pergi ke Madinah dan bertemu dengan adik iparnya itu untuk minta izin untuk Syaibah itu kembali ke Makkah untuk menggantikan beliau satu ketika sebagai pemimpin di Makkah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ketika itu, apabila diminta izin, maka dia tidak mau memberi, pasal itu perjanjian yang telah dibuat sebelum pernikahan. Maka apabila diberitahu akan dilantik sebagai pemimpin, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka ibu kepada Syaibah itu pun setuju. Apabila setuju, maka Syaibah itu pun dibawa ke Makkah oleh siapa? Oleh Muttalib. Apabila Muttalib pemimpin Makkah membawa Syaibah, membawa Syaibah pada ketika itu, umum tidak mengetahui siapakah dia. Semuanya bertanya-tanya bila pemimpin datang. Bila datang pemimpinnya ke Makkah, semua bertanya, siapakah tu? Dia tidak menjawab, langsung tidak menjawab. Kemudian barulah sampai di Makkah, sampai di Kaabah, barulah dia mengumumkan ini adalah Syaibah. Sebelum diumumkan, orang dah kata ini mungkin hamba kepada Muttalib. Yang ini Abdul Muttalib. Sebab tu nama tu dah melekat. Nama Syaibah tu tak dikenal lagi, tetapi nama Abdul Muttalib tu yang dikenali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya inilah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, telah pun Allah tetapkan Abdul Muttalib diangkat menjadi pemimpin Makkah dan seterusnya Abdullah
ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Hashim. Hashim ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama pun bukan nama yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukanlah nama yang sebenar. Kerana ia ni diambil daripada yang membawa maksud Hashim tu si pencari roti. Kerana inilah sifat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun datuk moyangnya keturunan yang mulia. Kerana apa? Pada satu ketika Makkah pada ketika itu telah dilanda satu kemarau yang teruk, berbulan-bulan lamanya telah berlaku kemarau. Maka ramai yang kelaparan, ramai yang tidak cukup makanan dan sebagainya. Selaku pemimpin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mengeluarkan belanjanya sendiri untuk pergi ke Syam sana. Sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, kita pun sedia maklum, Rasulullah SAW pun pernah ke Syam. Pernah ke kawasan-kawasan hingga ke Yaman. Sebab itu baginda Nabi SAW tahu di mana geografi, di mana lokasi ini, di mana tempat dia, di mana. Baginda Nabi SAW. Pergi ke Syam, beli roti, beli kurma, dan juga balik dan dikeringkan dan dijadikan makanan kering, dan itu yang dikatakan si pencari roti. Cari roti bagi ke siapa? Bagi ke penduduk Makkah pada ketika itu. Contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oleh siapa? Oleh moyang Rasulullah SAW. Kembali, kita dah tahu bahawasanya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Bila mimpi Rasulullah SAW itu adalah mukjizat, adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang daripada keturunan baginda Nabi SAW, Sayyidina Ahmad ibn Isa. Pada ketika itu berlaku kekacauan di Basrah, di Iraq. Sehingga kini baginda Nabi SAW telah pun memberitahu tentang apa? Fitan akan berlaku daripada Najd, fitan akan berlaku daripada Iraq. Itu disebut dalam hadis. Teringat kalau kita tengok kepada yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jadi rupanya hijrah Rasulullah SAW, walaupun di Madinah, walaupun tempat yang dilihat oleh Rasulullah ataupun difikirkan oleh Rasulullah itu tidak baginda Nabi hijrahi, tetapi salah seorang daripada anak cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Ahmad ibn Isa, berhijrah ke Hadramaut daripada Basrah, mulanya ke Makkah, kemudian di Madinah. Di Makkah pada ketika itu mereka tidak boleh duduk kerana pada ketika itulah berlaku serangan daripada bangsa Quramitah yang telah melanggar Kaabah dan mencuri Hajarul Aswad pada ketika itu. Telah 20 tahun baru dia pulangkan. Madinah, kemudian ke Filistin, dan kemudian berhijrah ke Hadramaut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang cuba nak dikisahkan di sini ialah setelah daripada penghijrahan keturunan baginda Nabi SAW ke Hadramaut, daripada keturunan mereka lah yang datangnya berbondong-bondong hingga ke jauh di timur jauh, iaitu di tempat kita, iaitu Nusantara. Keistimewaan sungguh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sungguh istimewa. Sebab apa? Kita pun sedia maklum, Islam pergi ke China, Islam pergi ke India, Islam pergi ke Rusia. Kawasan Imam Bukhari wa Muslim di situ. Tetapi tidak semua Islam itu orang Islam tu ataupun penduduk di situ diislamkan. Tidak semua. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam itu bila tiba di Nusantara, semuanya Islam. Hingga kan disebut dalam kitab-kitab lama, kalau tok-tok guru pondok lama, kalau kita tengok dalam kitab-kitab disebut, kalau orang Islam ataupun orang Cina ataupun orang India dulu, kalau dikatakan masuk Islam, dia tak katakan masuk Islam, tapi dia kata masuk Melayu. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut kaedah nahwu, nisbatum umum wal khusus liwajhin, pada ketika itu kalau Melayu Islam 100%, tidak macam sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak lain dan tidak bukan, kita adakan majlis ini untuk memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, mereka-mereka yang begitu memberi jasa yang begitu besar kepada kita. Kalau tak adalah wujud nama Meru Serambi Mekah Kelang, tidak. Sebab dulunya wujud para kiai, para tuan-tuan guru, para masyayikh di sini yang membuka masjid-masjid dan surau-surau di sini, membuat majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis pembacaan kitab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita kembalikan semangat himmah yang tinggi
Untuk apa? Untuk kita menuntut ilmu. Ya, kerana apa? Terkadang manusia begitu jauh dia nak pergi ke satu tempat, tetapi terkadang bab-bab yang fardu ain, yang wajib, yang patut kita ketahui, yang mana setiap mukallaf seperti kita wajib ketahui, tidak kita ketahui. Dan setelah itu, dan dalam masa yang sama, tidak boleh kita lupakan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu setinggi langit sekalipun tapi tiada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang berlaku pada waktu sekarang ini semuanya berpunca antara lain kerana ketiadaan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.